melainkan sekadar riadah. Bukan ibadah, riadah saja. Tujuan bersolat untuk ingat kepada Allah. Apa arti solat jikalau tak ingat kepada Allah? Maka aku sediakan neraka wil kepada orang-orang yang mendirikan solat, yang lalai dalam solatnya. Surah apa itu? Apa nama? Apa itu? Inna solati apa? Neraka wil untuk orang-orang yang bersolat jikalau lalai dalam solat. Jadi anda macam mana nak bagi tak lalai dalam solat? Macam mana kiranya nak bagi tak lalai dalam solat? Okay, baik. Bertanyalah kepada ibunda kita dulu. Nak tanya bab apa? Ni mak saya. Dia tak kuat, tak sihat. Anda nak tanya apa? Nak tanya apa? Kalau ada soalan. Baik. Pertanyaannya, bagaimanakah caranya untuk kita mempelajari, untuk kita menghayati bagaimana yang dikatakan solat yang sebenar-benar solat. Biarpun bab solat ini panjang, tapi tak mengapalah, kita ringkaskan dulu. Dalam kitab saya itu khusus dibicarakan tentang solat, buku yang berjudul Solat di dalam Solat. Judul yang ke-9. Belilah, carilah, hayatilah. Ya, solat di dalam solat. Baik ananda yang dikasihi para pendengar yang budiman, bagaimanakah caranya untuk kita bersolat? Sebelum itu, kita kena belajar dulu apa arti solat. Solat tujuannya untuk ingat kepada Allah. Tujuannya untuk apa? Untuk ingat kepada Allah. Jadi macam mana kita nak ingat kepada Allah jikalau kita tak kenal Allah? Macam mana kita nak ingat kepada Allah jikalau kita belum mengenal Allah? Tanyalah siapa-siapa pun. Tanya Pak Imam, tanya siapa-siapalah. Pak Imam ingat tak kepada Allah? Dia akan menjawab, pasti dia kata ingat. Macam mana ingat kepada Allah? Kalau kita sebut Allah, Allah, itu bibir mulut. Allah bukan bibir. Allah bukan suara. Habis kalau tidak ada bibir, tak ada suara, Allah tak ada kah? Jadi macam mana nak ingat kepada Allah? Alif, lam, lam, ha itu bukan Allah. Itu huruf Jawi. Allah bukan Jawi. Allah bukan Arab. Ananda dikasihi. Tujuan solat nak ingat. Untuk ingat kepada Allah, bukan pakai suara. Allah sebenar-benar Allah itu la hurufin wala syautin. Sebenar-benar Allah itu la hurufin wala syautin. Tidak berhuruf dan tidak bersuara. Jadi yang kita sebut ni suara bukan? Bukan Allah. Ini suara. Ini makhluk. Jadi tanya mereka, macam mana Tuhan ingat kepada Allah? Sebut Allah, Allah itu bukan Allah. Itu suara. Allah bukan suara. Suara itu makhluk. Nah, macam mana nak ingat kepada Allah? Baik. Yang keduanya, jawab semua saya tanya ni para pendengar yang budiman. Tujuan solat untuk ingat kepada Allah. Macam mana nak ingat kepada Allah kalau tak kenal? Jadi saya bertanya, tuan-tuan semua jawab. Boleh tak tuan-tuan ingat kepada sahabat kita yang belum pernah kita jumpa? Boleh tak kita ingat kepada sahabat yang belum pernah kita jumpa? Jadi Allah pernah tak tuan-tuan jumpa? Pernah tak tuan-tuan kenal? Macam mana nak ingat?
Itu saja sipir dia. Tak kenal, maka tak cinta, kata pepatah kita orang Melayu. Kita tak akan ingat kepada sahabat kita jikalau kita belum pernah jumpa. Habis tuan-tuan dah pernah ke jumpa Allah? Macam mana nak mengaku kata ingat? Melainkan anda pendusta dan pembohong. Ini siaran rakaman ini. Boleh tanya kepada saya siapa? Salah tak kita mengajar sekarang ini? Kita mengajar bukan mengenal hantu. Kita mengajar bukan mengenal syaitan. Saya mengajar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Rakaman Haji Syari seantero YouTube, seantero website bukan? Dia orang tak dengar kah? Dia orang dengar. Kalau salah kenapa tak dipanggil? Perbetulkan. Kenapa tak dipanggil perbetulkan? Sudah 20 lebih tahun saya masuk dalam rakaman. Malah kita hantar surat. Panggillah saya. Panggil saya. Perbetulkan. Saya nak tumpang belajar. Kerana saya guru. Saya nak mengajar orang. Saya kena ada perlu role model. Perlu contoh. Jadi anda dikasihi, boleh tak ingat kepada sahabat yang belum pernah kita jumpa? Pernah tak tuan-tuan jumpa Allah? Makanya anak anda, apa tujuannya solat jika tak ingat kepada Allah? Apa tujuan? Jadi sebelum kita ingat kepada Allah, hendaklah terlebih dulu mengenal Allah. Itu dia katakan awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal kita beragama, awal-awal kita bersolat, awal kita berpuasa, awal kita bersyahadah, hendaklah terlebih dulu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kalau tak mengenal, apa arti solatmu? Apa arti syahadahmu? Melainkan umpama burung tiup. Itu pertama-tamanya sebelum kita bersolat, kita kena tahu apa arti solat. Arti solat apa? Ingat. Jadi boleh tak ingat kepada Allah kalau tak kenal? Tak boleh. Jadi buat apa nak belajar solat? Jikalau Allah kita tak kenal, sia-sia. Itu dia katakan wala syariatin ala haqiqatun batilatun wala syariatin. Barang siapa mengerjakan perbuatan syariat ini, ya rukuk sujud ini, itu syariatin ala haqiqatun. Barang siapa tak ada hakikat, maka batilatun, batal. Jadi mana hakikatnya solat? Hakikat solat itu ingat Allah, kenal Allah, itu hakikatnya. Jikalau tidak ada mengenal, tentu tak boleh ingat. Kalau tidak boleh ingat, tidak ada hakikat solat. Barang siapa tidak buat hakikat, apa hukumnya? Batilatun, batal. Umur dah tua, bangka dah semuanya. Kalau cium tangan, bukan lagi bau perfume, bau tanah kubur. Betul tak? Apakah tuan-tuan ibadah sekarang ini diterima Allah? Bukan kata Allah wa'alam, sipir 2 kali 2 berapa? Tak pernah jadi 5 bukan? 2 kali 2 berapa? Barang siapa buat syariat tidak ada hakikat apa? Batal. Jawapan sudah ada. Jangan kata tak tahu, minta maaf ya. Memang dah tahu dah. 2 kali 2 4. Kita dah tahu dah. Barang siapa buat syariat tidak ada hakikat, batilatun, batal. Wala syariatin ala haqiqatun batilatun. Orang siapa buat syariat tidak ada hakikat, apa hukum dia? Batilatun, batal. Jadi sekarang ini hakikat solat itu ingat kepada Allah. Apakah tuan-tuan sudah ingat? Jawab. Kalau belum ingat, artinya meninggalkan hakikat. Sah ke batal? Anda yang jawab, saya tak jawab. Jadi sedarlah pada hari ini, kita tidak boleh salahkan siapa-siapa. Kita tak boleh salahkan ustaz,
Tak boleh salahkan jabatan agama nak dia. Saya sendiri pun, biarpun dalam hati ni teramat membara, saya tulis surat kepada Jabatan JAKIM dan KDN. Saya nak dakwa Jabatan JAKIM, tetapi saya nak minta tuan-tuan cari peguam untuk saya. Saya suruh Jabatan JAKIM, dia cari peguam untuk saya. Cuba bayangkan macam mana saya tulis surat. Boleh baca dalam internet tu ada. Kalau saya cari, mungkin tak sesuaian. Ya. Saya suruh jabatan dia orang cari peguam untuk saya nak lawan Jabatan JAKIM dan Jabatan KDN. Sebab apa? Sebab apa ilmu makrifat diharamkan? Mana ilmu makrifat yang betul? Orang syariat nak menghakimi orang hakikat. Dia belajar ilmu kaji hayat. Nak menghukum orang ilmu kaji bintang falak. Boleh tidak? Kita tak boleh salahkan siapa-siapa. Ustaz kita pergi ke Mesir, pergi ke Universiti Azhar, belajar ilmu fiqh, belajar ilmu syariat. Tak ada universiti hakikat. Tak ada universiti makrifat. Fakulti makrifat pun tak ada. Jadi macam mana mereka nak belajar? Maka apabila pergi ke sana belajar ilmu syariat, balik pun buat undang-undang syariat, buat mahkamah syariat. Macam mana orang makrifat nak lawan? Saya nak lawan orang syariat macam mana? Undang-undang syariat, mahkamah syariat, orang syariat nak menghukum orang makrifat. Jadi macam mana kita nak lawan? Itu maka ayahanda tulis surat, minta tuan carikan saya seorang peguam untuk dakwa tuan. Bayangkan. Boleh baca. Ada dalam kereta sekarang. Ada dalam internet. Ayahanda, biarlah apa orang kata, janji kita mengenai Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, habis bab solat. Apa tujuan solat? Untuk ingat kepada Allah. Macam mana nak ingat kalau tak kenal? Tak boleh belajar ilmu solat anda. Itu dah nombor 6. Nombor 1 tak lepas. Baik, walau bagaimanapun tidak menghampakan ya ibunda kita. Biarlah ayahanda bagi tahu serba sedikit. Ananda yang dikasihi, solat dengan perbuatan solat ini berbeza. Solat dengan perbuatan solat berbeza. Solat rukun 13. Semua orang boleh buat bukan? Budak-budak tadika pun boleh buat. Betul? Itu dikatakan solat. Perbuatan solat. Solat mana? Nah, mana sebenar-benar solat? Baik, dengar sini para pendengar yang beriman sekalian. Mungkin ini siaran-siaran langsung ke seluruh dunia. Ini live ini. Semua orang boleh tengok seluruh dunia pada hari ini. Dengar baik-baik. Ini rakaman secara langsung ini. Boleh tengok sekarang siapa ada itu. Jikalau salah kita bercakap, minta tegur. Minta kita perbetulkan. Pada suatu hari, baginda junjungan besar Muhammad Rasulullah dijemput Allah Subhanahu Wa Taala, naik ke langit berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkasnya, pergilah baginda kita berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu turunlah baginda ke bumi. Baginda Muhammad Rasulullah belum mengerjakan perbuatan solat. Sedangkan dia dah terima dengan Allah. Sudah tawar menawar dah. Sehingga akhirnya 5 waktu. Dah terima dah. Malangnya, bila turun ke bumi, Muhammad Rasulullah belum dilihat mengerjakan perbuatannya solat.
Sehinggalah menunggu sekian masa datang Jibril mengajar Nabi Muhammad bersolat. Iaitu mengajar rukun 13. Mengajar apa? Barulah Rasulullah kita berbuat perbuatannya solat. Nah, ini. Jadi di sini dapatlah kita mengambil kesimpulan. Pernah tak Jibril ikut Nabi ke langit menerima perintah solat? Malaikat tak lepas naik. Sepatutnya orang yang pergi berjumpa Allah lah mengajar. Yang Jibril ni bila jumpa Allah? Kenapa pula dia mengajar orang yang pergi jumpa Allah? Tengok. Aku yang pergi jumpa, engkau yang mengajar. Begitukah? Cuba fikir, ini sesuatu yang perkara yang penting untuk kita kaji supaya kita faham apa itu solat, apa itu perbuatan solat. Sepatutnya baginda Nabi mengajar Jibril bersolat. Tiba-tiba Jibril mengajar Nabi bersolat. Bila yang Jibril jumpa Allah? Itu makanya yang kita buat sekarang ni perbuatan solat Jibril yang ajar. Yang Muhammad Rasulullah terima dengan Allah mana? Mana solat? Bagaimana keadaan solat yang Muhammad Rasulullah terima dengan Allah macam mana? Ada tuan-tuan tahu? Itu makanya solat ini ada syariat, ada hakikat. Ada kulit, ada isi. Syariatnya yang Jibril ajar, rukun 13. Semua budak-budak pun boleh buat. Itu syariatnya. Hakikatnya, hakikat solat itu yang diterima oleh Muhammad junjungan besar daripada Allah sendiri secara langsung. Mana? Ada tuan-tuan tahu? Itu makanya siapa yang ajar? Ilmu hakikat, ilmu syariat, tak ada orang mengajar ilmu hakikat. Melainkan guru hakikat sahaja yang mengajar ilmu hakikat. Mana yang Muhammad Rasulullah terima dengan Allah mana? Kemudian para pendengar, para penonton yang budiman sekalian yang melihat secara live, semasa Rasulullah Isra, semasa Rasulullah berjalan nak naik ke langit, dia singgah di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Rasulullah telah mengimamkan solat seluruh Nabi, seluruh Rasul. Ke langit dah naik ke belum? Belum. Kalau belum naik ke langit, solat mana pula ini? Ke langit belum naik, solat belum terima, tetapi dia sudah jadi imam seluruh Rasul, seluruh Nabi. Solat mana? Kita ada berapa solat sebetulnya? Kita ada satu je solat. Daripada awal sampai ke akhir, satu solat. Mana solat itu? Nah, itu maka anak-anak, kita belajar ini hanya syariatin. Sekadar berdiri, budak boleh berdiri. Sekadar hafal Fatihah, budak tadika pun boleh baca Fatihah. Itu perbuatan solat. Itu hanya syariatin. Kulit. Mana hakikatnya solat? Itu guru-guru terdahulu belajar mana hakikat solat. Mana sebenar-benar solat mana? Sebenar-benar solat itu yang Muhammad Rasulullah terima dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana? Tolak sekali. Tolak. Waalaikumsalam. Baik.
Ananda yang dikasihi para pendengar budiman sekalian. Pada hari ini, marilah kita mengerjakan sebenar-benar solat. Mana yang dikatakan sebenar-benar solat? Kenapa Rasulullah tak ajar apa yang diterima daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Bukan Rasulullah tak ajar, tetapi kita yang tak dapat nak faham. Rasulullah dah ajar, dah terang dan jelas. Kenapa tuan-tuan masih tak faham? Sembahyang ini ada syariat, ada hakikat. Ada syariat, ada hakikat. Baik. Syariat itu ialah perbuatan kita. Hakikat itu sebagaimana Nabi Muhammad terima daripada Allah. Mana yang Nabi terima? Satu. Yang kedua, macam mana Rasulullah boleh jadi imam sedangkan solat belum terima, ke langit belum naik, Allah belum jumpa, tiba-tiba jadi imam solat. Solat mana pula ni? Dia buat macam mana? Itu makanya anda dikasih sekalian para pendengar budiman. Solat ini bukan sahaja 1400 tahun. Solat ini sebelum Adam dah ada solat. Adanya makhluk adalah solat. Tetapi dah tuan-tuan tak tahu arti solat. Ada makhluk, ada solat. Pokok kayu bersolat berbeza kaedahnya. Binatang juga bersolat berbeza kaedahnya. Pokok kayu juga ada Allah. Binatang juga ada Allah. Semua makhluk bersolat, berzikir kepada Allah. Tapi caranya, kaedahnya berbeza. Kita, cara kita. Tetapi ingat, ada syariat, ada hakikat. Mana solatnya hakikat? Mana solat hakikat? Itu anda dikasih sekalian, para pendengar budiman yang mendengar secara langsung. Solat ini ada rukun dan ada hukum. Ada rukun dan ada hukum. Selama ini kita hanya mengajar rukunnya solat, iaitu 13 perkara. Tuan-tuan tak sedar, para pendengar tak sedar yang solat ini ada hukumnya. Rukun itu syariat, hukum solat ini yang dikatakan hakikat solat. Hukum solat ada 3 perkara. Fi'li, qauli, qalbi. Ini yang Rasulullah terima dengan Allah ini fi'li, qauli, qalbi. Yang rukun 13 Rasulullah terima daripada Jibril. Rukunnya solat 13 perkara Rasulullah terima daripada Jibril. Yang Rasulullah terima dengan Allah iaitu fi'li, qauli, qalbi. Ini dikatakan hakikatnya solat. Kita tak usah belajar rukun 13 kerana semua dah tahu. Pada hari ini mari kita belajar hukumnya solat. Ada berapa perkara? 3 perkara iaitu fi'li, qauli, qalbi. Apa itu fi'li? Perbuatan. Perbuatan solat. Baik. Tadi kita dah berdiri rukuk sujud, bukan? Tidakkah sudah ada perbuatan? Kenapa nak ada fi'li lagi? Kenapa? Kenapa tuan-tuan meninggalkan hukum solat? Tuan-tuan hanya mengerjakan rukun solat. Kenapa meninggalkan hukum solat? Hukum solat juga ada fi'li, perbuatan. Nak berbuat macam mana?
Takkan nak berdiri 2 kali? Takkan nak takbir 2 kali? Takkan nak baca Fatihah 2 kali? Tetapi selain daripada rukun 13, tuan-tuan mesti dengan hukum. Berbuat fi'li. Macam mana perbuatan solat? Ini yang dikatakan hakikat solat. Wajib kena berbuat perbuatan. Wajib bersolat dengan fi'li perbuatan. Macam mana nak berbuat? Kalau berdiri rukuk, itu dah rukun. Dalam hukum solat juga ada fi'li. Macam mana nak berfi'li dalam hukumnya solat? Macam mana tuan-tuan nak berfi'li dalam hukumnya solat? Berbuat solat macam mana? Ini dikatakan hakikat solat. Tadi dah berbuat kan? Itu rukun 13. Solat bukan rukun sahaja. Solat ada hukumnya. Rukun ada 13. Hukum ada berapa? 3. Mana yang 3 ini? Mana yang 3 ini? Ini kalau tuan-tuan meninggalkan yang 3 ini, sah ke batal? Wala syari'atin ala hakikatun batilah. Mana yang 3 ini? Perbuatan solat mana? Syariat sudah lepas. Kalau tuan-tuan kata niat saja, tak makan nasi kenyang tak? Tak betul juga anda. Mana perbuatan solat? Yang kedua, kauli, bacaan. Tadi dah kita baca Fatihah bukan? Dalam hukum solat juga kena kauli, kena baca. Nak baca apa anak anda? Dikasih sekalian para pendengar yang budiman seluruh dunia. Ditonton oleh seluruh lapisan masyarakat. Para ulama. Bukan kita saja yang mendengar pada hari ini, seluruh dunia dan para ulama. Saya ingin belajar, saya ingin mengaji dengan tuan-tuan sekalian. Selain daripada rukun, solat itu ada hukumnya. Fi'li, kauli, qalbi. Kita tinggalkan itu rukun, kerana semua dah tahu sekarang, mari kita belajar fi'li, kauli, qalbi. Mana dikatakan perbuatannya hukum? Mana dikatakan bacaannya hukum solat? Mana anda dikasih sekalian? Mana? Kita, para pendengar budiman sekalian, bukan mengajar syariat baru. Saya bukan mengajar hukumnya baru. Kita tidak pernah mengajar syariat baru. Ilmu saya tidak melanggar sunnah dan Al-Quran. Kita tidak mengajar syariat yang baru. Saya tak pernah mengubah sungai yang baru. Saya tak buat sungai baru. Cuma ilmu makrifat mendalami sungai yang sedia ada. Ingat anda para pendengar budiman sekalian, ramai orang mengatakan ilmu makrifat ini mengubah syariat. Tidak. Ilmu hakikat tidak ada boleh diubah. Seumpama sebatang sungai. Ilmu yang saya ajar ini seumpama sebatang sungai. Kita tidak pernah mengadakan sungai yang baru. Melainkan kita mendalami, mendasari, menunjangi sungai yang sedia ada. Cuma orang fiqh ini, orang syariat menuduh ilmu makrifat ini telah mengadakan syariat baru. Tak diajar pun oleh kita semua sebagaimana yang kita belajar ini. Dia mengatakan tak pernah ustaz-ustaz lain mengajar sebagaimana kita mengajar. Dia kata apa? Haji Syari telah mengajar sunnah baru. Tidak, anda. Ilmu ini sudah ada di dalam agama kita.
Ingat ya, kita bukan mengajar syariat baru. Jawab sekalian pendengar. Betul tak syariat ada hakikat? Betul tak rukun adanya hukum? Mana yang dikatakan syariat baru? Ada tak hukumnya solat? Ada. Macam mana dikatakan pengajaran baru? Tidak. Saya tak pernah mengajar syariat baru. Saya mendalami syariat yang sedia ada. Umpama sebatang sungai, kita tak pernah buat laluan baru, melainkan kita mendalami sungai yang sedia ada. Baik, pada hari ini, mari kita mendalami mana hakikatnya solat. Mana fi'li, mana qauli. Yang ketiga apa? Qalbi. Kita bersolat hendaklah melalui hukum qalbi. Macam mana tuan-tuan bersolat dengan hukum qalbi? Cuba beritahu. Para pendengar budiman sekalian yang mendengar secara langsung. Saya juga ingin tumpang belajar. Saya juga ingin bersolat sebagaimana tuan-tuan bersolat. Bagaimana caranya untuk kita bersolat dengan hukum qalbi? Saya tanya yang tua bangka ini. Pernah tak tuan-tuan bersolat dengan hukum qalbi? Pernah tidak? Jawab secara jujur. Pernah tidak? Kalau pernah tak datang sini bukan? Itu makanya marilah kita belajar nada. Selain daripada kulit ada isinya. Selain daripada syariat ada hakikatnya. Selain daripada rukun ada hukumnya solat. Fi'li, qauli, qalbi. Fi'li perbuatannya solat kita sudah gagal. Kalau sekadar syariat lulus 100%, budak pun boleh lulus. Qauli, bacaan dalam solat. Kalau rukun 13, fiqh, budak tadika pun boleh baca Fatihah, lulus. Tapi kita nak baca apa? Jadi sampailah masanya untuk kita belajar hukum qalbi. Kita tinggalkan fi'li, kita tinggalkan qauli, kita masuk ke bab qalbi. Macam mana saya nak ajar jika tuan-tuan tak tahu? Boleh tak mengajar orang tak tahu? Tak boleh. Jadi tak boleh ajar pada hari ini. Tak boleh ajar fi'li, tak boleh ajar qauli. Seumpama budak lah. Pandai tak dia baiki komputer budak umur 6 tahun? Boleh tak budak 6 tahun baiki komputer? Boleh tak kita ajar dia? Tak boleh. Begitu juga anak-anak. Macam mana nak ajar kalau tak tahu? Kalau dah tahu, nak ajar buat apa pula kalau dah tahu? Tak tahu, macam kata budak 6 tahun ajar baiki komputer. Boleh? Dia tak tahu, boleh tak ajar? Jadi macam mana sekarang? Yang tak tahu tak boleh ajar, dia dah tahu, nak ajar buat apa? Jadi macam mana sekarang ini? Itu makanya kena tanya. Kalau tak tanya, nak ajar macam mana? Kita tak boleh ajar orang yang tak tahu. Orang dah tahu pun tak payah ajar. Jadi dia kalau nak belajar, kena tanya. Itu makanya dia suruh tanya. Ya, jadi baik. Jadi marilah kita belajar hukum qalbi. Hukum solat yang ketiga ya apa nama? Qalbi. Fi'li, qauli, qalbi. Fi'li ni perbuatan, qauli ni bacaan, qalbi ni apa? Qalbi itu hati, kalbu. Macam mana nak bersolat dengan kalbu? Macam mana nak solat dengan hati? Jikalau hati pun tak kenal, nak naik kereta, tak kenal kereta, bertukar dengan lori. Mana hati? Ananda yang dikasihi sekalian, pada pendengar yang budiman, yang mendengar secara langsung, seluruh Indonesia, Singapura, Brunei, Thailand, para ulama. Mana yang dikatakan hati? Yang di dalam dada ini
daging. Itu bukan hati. Hati ni tempatnya Allah, rumahnya Allah, takhtanya Allah. Masakan Allah duduk di hati yang busuk? Jantung juga anggota, daging. Kalau dicampak ke binatang-binatang yang kaki 4 pun makan. Apakah rumah Allah boleh dimakan anjing? Itu anda kena bagi tahu benar. Jiwa betul, roh betul. Tetapi mana bendanya? Bercakap saja. Ada duit, duit. Aku kaya, duit tak ada. Bolehkah macam tu? Boleh sebut roh, boleh sebut jiwa, boleh sebut nyawa, boleh sebut rasa. Mana barang itu? Itu makanya barang siapa nak bersolat dengan kalbu, barang siapa nak bersolat dengan kolbi, kena dulu kolbi, iaitu hati. Mana hati? Hati tempat takhtanya Allah. Hati tempat kita nak bersolat dengan kalbu, bukan berada di dalam dada. Hati bukan berada di luarnya dada. Mana hati itu? Itu maka kena belajar. Bersolatlah dengan hati. Mana hati? Hati bukan bertempat di dalam dada. Hati bukan bertempat di luarnya dada. Itu makanya kena bersolat dengan hukum kolbi. Kena mengenal dulu kolbi itu apa. Kolbi itu kalbu. Kalbu itu hati. Mana hati? Baik, seumpamanya saya ini ingin bersolat dengan kalbu, dengan hati. Tadi saya belah hati saya, tukar dengan hati acong. Hati orang Cina derma kepada saya. Ini acong kan? Dia derma kepada yang ada hati. Maka saya pun potong bubuk hati orang Cina. Boleh tak hati orang Cina bersolat ingat pada Allah? Itu makanya yang ditukar itu bukan hati, itu daging. Masakan daging orang Cina boleh ingat kepada Allah? Tetapi biarpun kita tukar dengan daging orang Cina, perlu tak orang Islam solat? Perlu. Habis nak ingat pada siapa? Hati orang Cina. Mana boleh ingat pada Allah? Itu tandanya yang ditukar itu bukan hati, itu daging. Mana hati? Jantung pun daging. Roh itu di mana tempatnya? Betul dalam hati. Mana hati? Memang Allah dalam kalbu. Mana kalbu? Kalbu dalam hati. Mana hati? Itu makanya ananda dikasih sekalian, pada pendengar yang budiman, sekali lagi saya merayu pada pendengar yang budiman sekalian, sudah-sudahlah memfitnah akan orang makrifat, memfitnah kepada ilmu makrifat. Orang makrifat bukan mengadakan sunnah yang baru. Orang makrifat ini seumpama sebatang sungai, dia tidak pernah mengadakan sungai yang baru, tidak pernah mengubah haluan sungai yang baru, melainkan orang makrifat ini seumpama sebatang sungai, dia mendalami sungai yang sedia ada. Sebagaimana saya ceramah ini, apakah tidak ada dan sunnah dan Al-Quran? Yang saya bercakap ini semuanya ada dalam hukum kita Islam. Dalam hukum Islam, solat ada dua, iaitu kulit dan isi, syariat dan hakikat. Kita bersolat bukan sahaja dengan anggota, kita bersolat dengan serta dengan hati. Ini dia panggil hukum qalbi. Sembahyang dengan hati. Selain daripada kita berbuat dengan perbuatan, kita bersolat kena dengan hati. Persoalannya mana hati? Kita kena ingat kepada Allah dalam hati. Kita ingat kepada Allah melalui hati. Tetapi jika tuan-tuan tidak mengenal hati, macam mana nak ingat kepada Allah?
Tuduh ilmu makrifat sesat. Cuba cerita mana yang tak sesat. Cuba cerita mana yang betul. Ini apabila saya cerita, sesat. Salah. Jikalau saya salah sekarang ni, perbetulkan mana yang benar. Perbetulkan. Seluruh ulama Nusantara yang mendengar secara langsung, saya ingin tumpang belajar. Nak sembahyang macam mana dengan hati, sedangkan tuan-tuan tidak mengenal hati. Nak sembahyang macam mana dengan hukum kolbi, sedangkan tuan-tuan tak mengenal kolbi. Inilah. Solat bukan saja dengan perbuatan zahirnya, kena dengan ikut perbuatan batinnya. Syariatin hakikatun. Saya ulang lagi sekali anak-anak, solat ada rukunnya, ada hukumnya. Rukun ada 13, hukum solat ada berapa? Ada 3. Fi'li, qauli, qalbi. Fi'li itu perbuatan. Mana perbuatan solat? Itu rukun 13. Rukun sujud itu rukun 13. Budak pun boleh buat anak dia. Itu rukun 13 yang Jibril aja. Yang hakikat solatnya. Tapi tetap kena berbuat. Nak buat macam mana? Takkan nak berdiri 2 kali. Takkan nak rukuk 2 kali. Qauli pula, bacaan. Tadi dah baca Fatihah dalam rukun 13. Dalam hukum, kena juga berfi'li, berqauli. Kena dengan baca, nak baca apa nak ada. Bagi hukum yang ketiga, hendaklah kamu bersolat dengan hukum qalbi. Hendaklah kamu bersolat dengan hukum qalbi. Mana qalbi? Fi'li gagal, qauli gagal, qalbi gagal. Bersolat ke apa ini? Para pendengar budiman sekalian, jangan menuduh sesat. Jangan menuduh salah. Jawab dulu yang saya tanya. Saya nak tumpang belajar. Mana fi'li, mana qauli, mana qalbi dalam hukum solat? Sekarang masuk dalam hukum qalbi. Ananda dikasih sekalian pada pendengar budiman. Barang siapa nak bersolat dengan hukum qalbi, dia kena belajar 7 tingkatan. Berapa tingkatan? 7. Barang siapa nak bersolat dengan hukum qalbi, dia kena belajar 7 tingkatan. Nak belajar ke tidak? Dengar baik-baik. Tadi kata nak bukan? Baik. Pertama, barang siapa nak bersolat dengan hakikat, sebenar-benar bersolat, iaitu melalui hukum qalbi. Qalbi ini, hukum qalbi ini ada 7 tingkatan. Berapa? Pertama, qasad. Qasad ta'arab ta'yin. Barang siapa nak bersolat dengan hukum qalbi, barang siapa nak bersolat dengan hakikat solat, sebenar-benar solat, dia kena tahu qasad. Apa itu qasad? Apa itu qasad? Qasad ini menyatakan niat. Menyatakan niat. Macam mana nak menyatakan niat? Menyatakan niat. Nak berniat macam mana? Sahaja aku solat maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala, itu lafaz niat. Gerak hati macam-macam. Ada yang nak kahwin 2 pun ada. Ada nak beli kereta baru pun ada. Ikut gerak hati, tak boleh pakai macam-macam gerak. Engkau lain, aku lain. Masakan niat berlain-lain? Tak boleh pakai. Itu lafaz niat. Jikalau tuan-tuan tak lafaz pun, Allah tahu maghrib 3 rakaat. Allah tahu tak maghrib 3 rakaat? Kenapa kita nak cerita? Itu lafaz niat. Kita itu lafaz niat. Niat mana?
gerakan dia kalau nak buat Macam-macam gerak. Ha. Ni nak gerak pergi ke pasar depan ni. Ha. Gerak nak pergi ke kenduri ni. Itu tak boleh pakai. Macam-macam. Bila nak solat tu, Ya. Ingatkan solat. Nak Ingat pada Allah. Nak ingat macam mana? Belum kena. Bila kata kalau kita nak solat kan, ingatkan solat zuhur, ingat nak solat zuhur, Allah dah tahu. Allah tak tahu ke itu Zuhur? Tahu. Habis? Kita ingat je lah kat dia. Ingat macam mana? Belum kena. Pas. Tak lepas nanda. Itu bukan niat. Itu lafaz niat. Yang dikatakan qasad itu menyatakan niat. Macam mana nak menyatakan niat? Lulus ke gagal? Gagal. Innamal a'malu binniyat. Bermula amal dengan Ya. kalau gagal niat sah ke batal? Batal. Innamal a'malu binniyat. Bermula amal dengan niat. Pada siapa salah niatnya, maka salahlah keseluruhan akan solat itu. Lulus ke gagal? Gagal. Para pendengar budiman sekalian, tanya diri masing-masing. Yang tuan-tuan sebut itu lafaznya niat. Mana niat? Niat ini sesuatu tak berhuruf, tak bersuara. Seumpamanya, baik. Tuan-tuan tahu tak saya nak ke Johor Karang ke mana? Petang ke yang dah ke Johor nak ke mana? Tahu tak? Tak tahu. Itu makanya niat. Saya tahu tak? Tahu. Sesuatu tak berhuruf, tak bersuara. Mana yang tak berhuruf, tak bersuara? Itulah niat. Habis dulu. Sebab masa tak panjang. Ya. Lulus ke gagal? Gagal. Kalau gagal niat, gagal keseluruhannya. Yang kedua hukum qalbi apa? Qasad, ta'aruf. Yang kedua apa? Ta'aruf. Ta'aruf ini bahasa Arab. Bahasa Melayu kata apa? Tafsir. Apa nama kalau B letterik itu? Ta'arif. Tarif. Ta'aruf ini tarif. Jikalau sekian meternya, sekianlah bayaran duitnya. Ini dikatakan ta'aruf. Kalau kita terjemahkan lagi, apa itu ta'aruf? Menentukan mana sunat, mana wajib. Tulis. Barang siapa nak datang berjumpa Allah, hendaklah terlebih dahulu menentukan mana satu sunat, mana satu wajib untuk berjumpa Allah. Itu makanya barang siapa nak berdiri solat, sebelum bersolat, tuan-tuan kena tentukan dulu mana perkara sunat, mana perkara wajib yang perlu dibawa untuk berjumpa Allah. Tuan-tuan tahu tak masa solat itu mana wajib, mana sunat? Jikalau tak tahu, kita nak jumpa Allah, tapi tak tahu nak bawa mana sunat, mana wajib. Contohnya kita nak masuk ke Singapura. Yang sunatnya duit, yang wajibnya pasport. Boleh tak masuk Singapura jika tak ada pasport? Yang wajibnya pasport, yang sunatnya duit. Tak ada duit, boleh tak masuk Singapura? Boleh. Tak ada pasport? Tak boleh. Itu makanya begitu juga solat. Itu dia katakan ta'aruf. Tentukan dulu. Kalau kamu nak bersolat, tentukan dulu mana yang sunat, mana yang wajib untuk dibawa berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Salah tak yang saya ajar ini? Ini hukum. Kita bukan buat sunnah baru. Kita mendalami sungai yang sedia ada. Mendasari sungai yang sedia ada. Jadi kalau salah yang saya cakap ini pada pendengar budiman sekalian, perkhabarkan mana yang sunat, mana yang wajib untuk kita bawa berjumpa Allah. Perkhabarkan, kerana saya juga ingin tahu, ingin belajar dengan tuan-tuan para pendengar yang budiman sekalian. Apabila saya mengajar, mengatakan saya sesat,
mengatakan saya salah. Saya juga telah menghantar surat ke Jabatan JAKIM, kepada KDN, kepada fatwa. Tuan-tuan boleh tengok surat saya dalam YouTube, dalam internet. Jangan menuduh sesat jikalau belum sampai. Jikalau saya sesat, salah, tolong tuan-tuan pada pendengar, perbetulkan apa yang salah. Salahkah betul apa yang saya cerita ini? Ada tak dalam hukum Islam? Itu makanya saya mendalami sungai yang sedia ada. Jadi macam mana tuan-tuan nak bersolat jikalau yang sunat pun tak tahu, jikalau yang wajib pun tak tahu? Nak masuk Singapura, tak tahu nak bawa apa. Pasport tak ada, duit tak ada. Boleh tak masuk? Kalau tak ada duit, tak apa lagi. Janji ada pasport, boleh masuk. Dan kita juga, kita bersolat. Mana yang sunat, mana yang wajib. Itu kedua. Ketiga, Muslim-Muslimat, para pendengar budiman sekalian, pada siapa ingin bersolat, kenalah bersolat dengan hukum qalbi. Hukum qalbi yang ketiga iaitu apa? Qasak, ta'aruf, ta'yin. Apa arti ta'yin? Barang siapa nak bersolat, kena menentukan waktunya solat. Menentu apa? Waktu. Tapi kita sekarang ini solat ditentukan oleh masa. 12.45, 1.45, 7 suku. Kita bersolat ditentukan oleh masa, bukan oleh waktu. Barang siapa nak bersolat dengan hukum qalbi, bersolatlah dengan hukum ta'yin, iaitu menentukan waktu. Solat ini ada waktu. Tetapi kita sekarang ikut masa. Baik, saya bertanya pada pendengar budiman sekalian. Para wali dulu, para ulama dulu, dia bertapa dalam gua. Dia bertapa dalam, ada tak bayang matahari? Ada tak zaman dulu ada jam? Macam mana mereka bersolat? Para wali ni. Faridatul Adawiyah dulu pakai jam tak? Dalam gua. Macam mana dia bersolat? Jam tak ada. Bayang matahari pun tak nampak dalam gua. Nah, itu makanya solat ikut waktu, bukan ikut masa. Tapi tuan-tuan ikut solat, ikut masa. Kalau tak ada jam, tak payah bersolat lah. Nah, itu makanya anda kena belajar ilmu hakikat, ilmu syariat ni lain. Syariat dia ikut jam. Ikut apa? Habis kalau tak ada jam, anda sekalian tak bersolat. Orang dulu dalam gua tu, jam tak ada. Nak tengok bayang matahari, malam buta, gelap gelita. Mana ketahu bayang matahari. Solat macam mana? Itu makanya kena belajar. Mana waktunya solat? 5 waktu sehari semalam. Mana? Itu syariat yang berwaktu lah. Mesti bersolat dengan waktu. 5 waktu. Tak boleh tinggal. Baik kamu mengaji syariat kah, hakikat kah, makrifat kah, wajib bersolat 5 waktu. Kita tidak mengubah syariat yang baru. Malah kita mendalami syariat yang sedia ada. Mana waktu solat? Mana? Yang tak perlu pakai jam, tak perlu pakai bayang matahari. Tetap ada waktu 5 kali sehari semalam. Macam mana? Tak perlu pakai jam. Rasa daripada Allah. Rasa macam-macam. Aku pedas, engkau tak pedas. Rasa engkau masin, aku tak masin umpamanya. Tak boleh duduk di atas rasa. Rasa berbagai-bagai rasa. Seumpama kita minum air. Engkau manis, aku tawar. Engkau manis-manis buah. Jadi tak betul anda duduk. Ingat. Ya? Bila ingat tu solat. Ingat pada Oh, kalau ingat saja solat, makan nasi, tengok saja, niat saja. Boleh? Kenyang? Tak boleh anda. Tengok saja nasi, kenyang. Tak boleh bersolat dengan niat saja, tak boleh. Ya? Kenapa pula?
Jadi dia buatkan lima lagi. Dia ulur azam. Ha, Boleh satu. itu bab lain, ya. Ini bab solat dulu. Ya. Macam mana nak bersolat anda? Niat gagal. Mana sunat, mana wajib pun tak tahu, mana satu sunat, mana satu wajib untuk bawa berjumpa Allah. Nak bawa jumpa Allah, bawa apa anda? Bawa apa? Pergi yang ketiga pula apa? Waktu pula. Kalau tak ada jam, tak solat kan? Wajib. Jadi mana waktunya solat? Lulus ke gagal? Berapa kali gagal sudah? Jadi hukum qalbi yang keempat iaitu apa? Nah, yang keempat ada lagi. Iaitu apa? Ihram. Ha. Barang siapa nak bersolat, hendaklah terlebih dahulu ihramkan dirimu. Apa? Ihramkan dirimu. Apa arti ihram? Suci. Bersihkan diri. Bersihkan diri. Itu baru wudu. Bersihkan hati. Hati ni daging nak cuci macam mana? Takkan pakai beruh hati, kulit ni berdarah habis. Jadi kita sebelum menghadap Allah SWT kenalah terlebih dahulu ihram. Itu bahasa Arab. Bahasa kita apa? Bahasa kita ni ya.